Komputer. Okey, sudah. Okey. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak sebab sponsor kita lain Zoom petang ni kan. Ini pun bukan selalunya saya ada medium yang percuma sampai mati punya level. Percuma. Saya selalu pakai medium tu. Tapi Zoom ni dia ada yang berbayar lah kan. Jadi selalunya meeting short meeting 40 minit je. Memang saya biarkan macam tu. Okey. Ada dua agenda saya nak bincang ni. Satu tentang kita punya sebelum tu ada siapa bagi tahu dalam Telegram dulu tak? Kita dah berubah hal ni. Link baru. Ada, saya ada bagi link. Dekat Telegram group kita. Okey. Kalau ada yang tunggu kan. Dah ada sharing link baru. Ada sharing dalam Telegram Okey. Kalau ada sharing, terima kasih banyak. Kenapa takut dia jadi tunggu kita ambil dia marah. Okey, dua agenda. Pertama MySI. Kedua tentang kelab kita. Okey. So sebab apa kita pergi yang kelab dulu yang simple. Kelab kita ni sebenarnya kita nak cuba gerakkan supaya jadi lebih aktif lah. Saya kalau boleh saya tak nak lah bila ada grant keluar baru kita macam smooth datang tumpukan perhatian sekejap lepas kita semua hilang kan. Jadi dia bukan jadi support group, dia jadi macam kerajaan bagi bantuan. Bila ada bantuan ada orang datang, tak ada bantuan hilang semua kan. Tak naklah macam tu. Kita nak support group lah. Jadi mungkin kita perlu, saya tak naklah kita macam nak ada AJK pula kan. Jadi bila formal nanti tak seronok lah. Saya tak berapa suka sangat bekerja secara formal ni. Nanti jadi terasa terbeban kan. Sebab kan saya AJK tugas-tugas ni, saya kena buat kerja ni. Jadi tak biarlah terbeban. Kalau nak terbeban pun boleh lah. Nanti kita rancang kemudian kan. Tapi kita try to go light secara informal untuk hidupkan grup kita ni. Jadi dia boleh jadi support group yang baik lah. Jadi mungkin walaupun kita tak perlu formalkan dia, tapi kita perlu peranan lah saya rasa kan. Betul tak? Kita perlu peranan. Sebabnya macam terbaru ni saya post aktiviti saya. Sebab aktiviti saya ni penuh sampai bulan 8. Hujung bulan dah ada dah. Jadi kalau saya nak mendepani kelab ni kan, nak bawa rakan-rakan kita menyembang ni mungkin tak banyak masa sangat lah. Tapi saya bolehlah ada. Okay, tapi saya percaya ada rakan-rakan kita yang ada masa lebih sikit. Kita dan ada keupayaan untuk bantu kita. Kalau tak boleh buat seorang, kita buat ramai lah kan. Kita buat ramai. Jadi saya rasa kan, mungkin setiap minggu kita boleh buat sharing session. Sharing session ni tak perlu kita ambil topik lah. Macam contohnya Irma pakar dalam IR 4.0. Jadi mungkin Irma boleh kongsikan trend perkembangan IR 4.0. Irma boleh kongsikan grant yang ada. Kan? Grant dan bantuan kerajaan yang ada ke arah kalau kita nak pergi IR 4.0. Lagi satu mungkin Irma boleh bagi tahu kita dengan agensi apa kita nak berpaut. Saya tahu kebanyakan sahabat-sahabat kita mereka sangat kurang. Bila saya cakap kita ada 16 agensi research center kat Malaysia, dia tak tahu. Ada 16? Apa dia kan? Jadi bila kita tak tahu, sedangkan kerjasama ni kita nak wujudkan dengan dia orang, nak minta tolong, dapatkan bantuan, tapi kita tak tahu kan. Jadi sesiapa yang duduk dalam portfolio bidang tu dia punya, macam Irma kata IR 4.0, jadi Irma kena tahulah, dia kena research sikit lah. Grant apa yang ada, agensi mana nak berpaut seandainya ada masalah kan. Dan siapa subjek matter yang ada, kita perlu ajak masuk. Itu betul-betul konsien lah. Betul-betul konsep. Kalau daripada universiti pula, universiti pun ada banyak grant. Kan? Jadi universiti boleh ceritakan, okey, grant ni kita mungkin berkolaborasi dengan universiti. Grant apa atau fokus apa? Kan? Macam mana kita nak buat? Jadi saya rasa kalau setiap minggu kita boleh buat satu topik perkongsian individu tentang bidang yang dia minat ke, sangat bagus. Seriously sangat bagus. Sebab dari situ baru kita tahu. Sebab kita buat taruh kan. Kita buat taruh, tapi kadang-kadang kita tak betul-betul kenal orang tu sebab dia tak cerita betul-betul. Orang kita ni tahulah, kadang-kadang kita malu, merendah diri. Jadi bila kita malu dan merendah diri, kita tak letak kehebatan dalam tu. Tak letak macam-macam. Tapi sebenarnya itu yang kawan-kawan kita nak tahu. Sebab apa? Kita nak tap tu. Kita nak tap, nak leverage, nak collaborate kan, dekat strength. Tapi bila strength tu tak keluar, kita tak letak dalam sesi taruh macam tu. Jadi kita tak tahulah apa kita nak tanya orang ni kan. Kita tak tahu. Jadi mungkin dengan kita buat sesi perkongsian seminggu satu ni, dia akan boost kita punya aktiviti dan lebih merapatkan hubungan kita dengan ahli kita lah. Boleh. Boleh tak? Kita minta apalah. Cara ini cadangan tau, ini cadangan.
Kedua nanti, kedua aktiviti kita macam biasalah. Bila ada grant keluar, kita faraid. Kita faraid ramai-ramai. Kita go under banner club kita, ICH punya team. Kat situ siapa ambil grant ni, kalau dia perlu bantu, kita bantulah. Nanti kalau you perlu buat pitching, contohnya second stage grant, grassroots ke high school ke grant-grant yang kita dah masuk sebelum ni, bila you nak pitching, kita buat pitching kat sini dulu. Supaya you boleh dapat feel dia dan kita boleh buat perbaikan. Betul tak? Betul. Jadi kita tengok, sekarang ni ada 3 aktiviti dah. Study session, 1, hunting for grant, betul tak? 2, and then pitching. 3. Ini 3 yang memang confirm boleh buat setiap minggu. Kita confirm boleh buat setiap minggu 1. Confirm boleh buat. Okay. Macam tarikh saya hari tu kita dah set. Hari Selasa malam pukul 9. Jadi kita boleh guna date yang sama supaya kalau kawan-kawan kita nanti dia jadi macam satu brand lah. Setiap malam pukul 9 kita tahu ICH hari Selasa akan ada on air. Kan dekat Telegram group. Jadi kita boleh dengar, kita boleh sembang kat situ kan. Dia jadi macam radio channel kita lah. Yang kita boleh live setiap Selasa malam pukul 9. Boleh tak? Boleh. Boleh. Cantik. Okey. Itu yang pertama lah tentang club. Kita tak naklah macam banyak sangat, nak gerak banyak sangat. Kita buat ni dulu kan. Sukses ni kita go to another kita punya milestone. Nak buat apa? Buat tapi kita perlu ada apa? Kita kena ada team ataupun apa ahli club yang aktif. Kalau tak aktif macam mana bang kan? Saya sorang macam mana ni? Tapi coach kebiasaannya banyak kalau yang join Telegram ke Facebook, even Facebook group pun banyak yang memang pasif yang tak suka nak interact sangat. Dia orang hanya ambil input saja. Tapi baguslah sebab ada yang tak ada kita yang memang aktif buat sharing kan. Terima kasih banyak. Macam Fazia cakap tu memang betul. I totally agree. Ramai yang suka duduk sideline. Orang cakap apa? Generasi hantu kubur ni. Dia duduk, dia pintingnya, dia minta je kan. Ini biasa dalam grup. Sebab mungkin dia rasa dia tak kenal orang ke kan. Dia tak cukup nak consider macam rendah diri ke. Tapi saya rasa dalam grup kita tak perlu ada perasaan macam tu lah. Sebab semua hebat. Semua hebat. Semua ada subjek matter dia dalam bidang kepakaran tertentu. Mungkin juga saya bagi contoh macam terbaru saya ada buat program tengah buat kerjasama dengan Yayasan Raja Muda Selangor. Saya dah 2 kali lah. Kali ni kali ketiga dia minta saya present pula untuk bantu Selit dia panggil. Selit ni adalah program Raja Muda Selangor untuk Liga OKU. OKU pun jaga juga. Under Raja Muda Selangor dia banyak program. Jadi dia minta saya susunkan bagaimana nak melatih orang OKU ni lah. Mungkin minggu depan dia panggil lagi untuk final, untuk dia orang nak table, nak run program ni bulan 8. Jadi dia orang perlukan mentor. OKU ni dia perlukan mentor. Jadi mungkin dalam group kita ni kita ada mentor-mentor startup kan yang dah progress boleh bantu. Nanti inilah guna dia. Kita boleh minta support group. Network coach banyak dan kita boleh minta tumpang leverage lah on your network tu. Boleh. And Fozia, kalau you all ada apa-apa program you rasa you nak collaborate, nak sembang, nak minta tolong, this is a group lah. Terima kasih banyak coach ya. Terima kasih. Ni grup dia. Grup kita ni ada 3 kategori. Usahawan startup, startup ni biasa startup ni kita sebut selalunya di IT base lah. Kan? IT base biasanya 3 tahun dan ke bawah. Ni semua startup. Kedua, entrepreneur, innovator. Usahawan yang jenis suka innovate tapi dia kategori usahawan lah, dia berniaga. Ketiga, innovator, hardcore, memang innovator. Masuk pertandingan championship macam hadiah dapat, gold lah, medal lah apa. So kita ada 3 kategori dalam ni. Jadi tapi saya tahu ramai yang suka introvert lah kan. Dia suka tengok dan macam saya cakap, dia tengok, dia lihat, tengok apa dia boleh gain. Tapi I tell you, if you give something, you will get something. Percayalah. Saya percaya tu. Something then you get something. Betul tak Fazia? Betul. Jadi you start giving dan insya-Allah incoming dia lagi banyak. Betul. Incoming akan lagi banyak. Lagi satu tengok contoh-contoh macam kita tahu kita punya Profesor Rusdan kita kan. Sangat banyak IP. Saya dah bagi tahu dulu, dia ada banyak IP. Why don't you tap IP dia, market kan? Satu. Yang mana yang dia boleh kongsikan lah, yang mana boleh kan? Ataupun nanti mungkin Prof boleh ceritakan the process bagaimana saya nak mendaftarkan IP ni. Dengan siapa nak jumpa, apa cabaran, apa masalah dia. Ini dokumen-dokumen yang kita boleh kongsikan untuk you tengok.
Untuk tengok, you takkan boleh copy IP dia punya pun sebab dah register, betul tak? Tapi at least you faham, dekat terminologi ni, dekat channel you kena ubah, dekat apa you kena ubah kan. Ini juga penting. Okay, ini juga penting. Contohnya satu lagi, saya tengok banyak sahabat-sahabat kita bila buat presentation, slide dia tu macam tak berapa nak pergi lah. Kalau saya tengok, teruk sangat slide ni kan. Jadi kalau you all ada template-template yang bagus, share kan. Kalau boleh share ya. Dia boleh share. So inilah guna dia kan. Kita share kan, mungkin ada, dia macam ni lah. Saya anggap macam ni je. Kalau kita chip in something, insyaAllah kita juga akan dapat benefit daripada benda yang kita chip tu lah. Itu mungkin orang bantu kita benda lain, dokumen yang kita tak tahu ada, kita perlukan ke. And then we source out daripada group ni. Saya tahu kita banyak WhatsApp group banyak, Telegram group banyak, tapi banyak iklan. Saya tak suka sangat. Samalah. Dah lari tajuk biasanya. Bila kita cakap jangan iklan, dia orang pun marah kita kan. Dia marah kita, dia left group. Dia tak faham. Pada saya WhatsApp group, Telegram ni macam sekolah. Dekat sekolah ada kelas dia. Kalau kita masuk kelas tu, kelas politik, cerita politik je lah. Dia cerita benda lain. Kalau yang masuk kelas innovator, jadi cerita tu lah. Dia cerita benda lain je. Macam sahabat kita nak iklan, saya bagi dia grup iklan. Saya ada 2 grup iklan Malaysia, Yellow Pages memang ramai seluruh Malaysia. Geng-geng saya dalam tu yang hardcore. Iklan lah sampai lepas. Rasanya memang kita khaskan. Bukan tak lagi kan. Iyalah. Jadi kita jelas lah kan. Kita jelas. Maksudnya kita try to bring value, something of value daripada grup kita ni sebagai support group. Itu first agenda lah. Saya tak tahu siapa yang nak mulakan, mungkin boleh buat next week. Kita boleh start. Sharing session. Sebenarnya kalau kita tak scope topik. Dah ada dah. Okey. Dah ada. Sharing, very good. Okey. Baguslah yang sharing Mr. Emil ni. Kalau lagi bagus, memang Brother Iman, lagi bagus kita startkan listkan dalam kita punya Telegram group. Selasa 9 malam tajuk dia. Lepas tu nama perkongsian apa? Jadi orang lain akan tambah, kita tahu dah. Macam radio channel lah kan. Okey. Dah tahu kan. Dia akan jadi terbaik. Jadi kita dah boleh buat schedule, coach. Dah boleh buat. Betul. Kalau ada yang tak boleh, tukar dengan orang lain. Betul. Dan tak boleh. Tapi janganlah hilang. Kalau tak boleh, kita PM lah. Siapa sepatutnya next in line? The next in line, brother. Can you cover my ni kan? Betul. Tapi sesi tu minggu tu tetap berjalan. Seminggu sekali je. Kan? Lepas tu bila habis sharing session, apa yang kita buat, kita share dia punya key learning. Betul. Kita share key learning. Sebab ini saya nak share sikit lah. Saya join program Alibaba. Program Alibaba ni, dia orang macam-macam lah. 20 minggu lepas tu, setiap dia ada kelas, ada assignment. Online je, 100% online. Tapi yang terbaiknya, selain daripada check group dia tu, setiap kali kelas, dia memang selain daripada bagi assignment, dia akan minta kita share key learning points daripada sesi lecture tadi. I see. Okay. Lagi menarik, dia pakai sistem lain lah kan. Lagi sebab apa? Dia tengok siapa yang komen. Dia bagi markah, dia pakai gamification. Jadi orang yang dapat markah dapat tinggi kan. Kita bukan nak sampai macam tu. Kita nak at least, kita nampak orang tu pandang perkongsian kita dari sudut mana. Apa yang dia dapat. Mungkin ada part yang dia tak faham, yang kita perlu penjelaskan balik kan. So benda tu kita tak tahu dia punya value is very high. Dia value very high. Selalunya bila kita share something, orang akan tambah. I buat benda yang sama tapi area lain. Kita nampak benda lain kan. So kita start sharing lah. Ramai pula petang ni, ada 60 orang lah. Kena create culture tu sebenarnya, coach. Yes. Sharing culture. I agree. Orang takut kalau dia share salah, tapi tak apa. To me, saya pun akan sentiasa dah belajar kan. Once kita sharing, macam saya cakap lah, seandainya orang tu bagi pendapat kita rasa salah, bukan salah. Cuma pendapat tu adalah, pada saya is a second opinion, second perspektif daripada point of view yang berbeza. Itu je. Betul. Kita tak cakap, kau dia cakap dia salah ni. Tak. Itu dia cakap berdasarkan pengalaman dia, pandangan dia dan apa yang dia tahu. Betul. Daripada angle lain. Jadi itulah yang kita nak kena start ada dalam group tu. Dia akan mentality kan. Dia akan mentality. You are not wrong kan. You are see things from a different perspective. Itu je. Betul. Okey, untuk grant untuk grant MySI. Saya tahu tu Prof Rosdian kita dah berjaya dapat grant MSI. Kan dah kaya-raya lah tu Prof macam kan. Dah kaya-raya. Tahniah Prof.
Okay, untuk moving forward, untuk grant MySI ni, saya tahu dia ada sedikit perbezaan tahu between kita masuk, kita cuba dan jaya, tetapi bila kita masuk dengan guided tau. Okay. Dia memang ada beza lah. Macam orang cakap apa, nature lah kan. Satu tu kita akan banyak spend time, try and error, cost, masa terbuang kan. Tapi kalau guided ni, contoh guided ni bukan saya cakap saya ni pandai sangat guide, bukan. Tapi saya akan usahakan selalunya kalau macam kita tak tahu, saya akan go and get agency untuk bagi taklimat. Jadi kita dapat penerangan yang sebenarnya tentang perkara yang kita tak tahu. Tengok sebelum ni grassroots saya buat, tu dah. High cool, China punya grant pun saya panggil dia, usahakan juga untuk cerita juga kan. Jadi kalau ada masalah isi borang tak betul macam itu, dia ingat dah hebat lah tu, isi borang rupanya return. Tapi dia orang bagi tahu saya lah. Saya hantar bagi tahu balik, ini form return, kita repair. Benda-benda macam ni tak semua nak buat sebab dia leceh, renyah dan menyusahkan. Dia akan cakap betul kan. Jadi sebab tu bila kita go dalam group, kita bincang sama-sama, banyak proses yang kita share lah. Macam, I start kat sini lah, how you do it. Kan? Jadi proses moderation tu akan jadi lebih mudah. Yeah. Betul lah, kena ada guidance. Apa yang saya boleh guide, saya akan guide lah. Saya akan cuba guide. Jadi pertama sekali saya nak tahu, bulan 8 ni berapa orang nak ambil MySI ni? Saya nak apply, Coach. Saya apply? Saya nak apply, tapi sekarang ni saya tengah fikirkan apa tu idea. Saya dah ada lah rough idea, cuma sekarang untuk design dan develop tak tahulah sempat ke tak. Tapi saya memang nak target lah actually. Okay, tak apa. Kalau you tak ada idea pun dari zero pun I boleh guide. Okay, saya ada idea tapi tengah itulah. Saya memang perlukan guidance daripada coach. Dan saya pun busy ni, baru habis kelas juga. Saya ada 3 hari di training. Jadi selepas ini saya boleh fokus kepada MySI sebenarnya. Okay. Good. Saya memang perlukan coach punya guidance. Okay, kalau macam tu, okay, kita kena ada satu hari khas untuk grant saja. Betul. Macam kita tahu Selasa malam sharing session. Confirm dia tak bersih. 9 malam sharing session. Program tu akan berjalan je. Betul. Jadi satu hari khas untuk kita cerita tentang grant je. Macam kita punya homework, kerjasama ni, group, study group lah. Study group on grant. Buat study group, okay. Kita buat study group on grant. Jadi siapa yang nak belajar, dia datang je lah. Sesi tu dia tengok apa kita buat, macam mana kita buat. Siapa yang ambil go and get the grant, dia memang ada dalam tu. Okay. Okay lah. Jadi saya pun boleh lah adakan masa untuk sesi tu untuk datang, tengok kan, dia progress lah dekat mana. Sebab kalau you buat seorang-seorang, kadang-kadang you banyak perkara yang you buat you tak nampak. Saya ada perkara yang saya nak bagi tahu saya nampak, ada perkara yang sahabat-sahabat itu tak nampak yang saya nampak tu. Betul. Tapi bila you all nak masuk, saya biarkan je lah, saya tak adalah cakap tak boleh. Nanti you cakap pula coach tak bagi masuk. Contoh saya bagi tahu. Contohnya bila you nak ambil grant MySI, ataupun dulu ambil grant grassroots. Magris. Asal dia Magris grassroots ni. Nama dia baru dia grassroots. Sebelum tu HIP6, Impact 6. Setiap grant ni ada beza. Tapi bila kita tak faham beza ni, kita cuba masuk dengan produk yang kita ada, dia memang tak lepas. Itu yang clear. Dia memang tak lepas. Saya selalu bagi tahu. Kalau High Impact 6 punya grant, inovasi tu, siapa-siapa boleh buat, tapi dia menyelesaikan masalah komuniti. Itu High Impact 6, kita clear. Tapi kalau grassroots, dia bukan sesiapa boleh buat. Dia mesti kumpulan yang mempunyai masalah tu yang buat. Sebab tu dia panggil grassroots. Akar umbi yang buat. Golongan yang terkesan tu buat, dia selesaikan masalah tu. Itu dia punya vast difference. Sangat besar. Tapi dua-dua grant ni dekat Yayasan Inovasi. Tahu tak? Jadi kalau orang tak tahu, dia ingat sama. Okay. MySI di clear sikit. Kumpulan sasaran dia B40, dia bagi tahu. Golongan B40 ataupun golongan kedua yang terkesan dengan COVID. Jadi dia tak ada bagi tahu pula ibu tunggal, anak-anak sekolah. Dia tak ada cakap sampai level tu. Tapi kalau HIP6, grassroots ada. Tahu tak? Ini beza ni. Jadi bila kita tak jelas benda ni, produk kita bagus macam mana pun tak lepas. Bukan masalah produk tak bagus lah. Meeting the criteria tak tepat. Itu pertama, ingat grant untuk MySI, sasaran dia B40 dan juga kumpulan yang terkesan dengan COVID. Jangan buat untuk kumpulan lain. Okey, impak apa dia nak? Impak apa dia? Dia ada 4 perkara. Ini nak clear tentang MySI. MySI 4 perkara. Kalau kita tak ada dalam ni, you are out.
Bukan sebab produk tak bagus tau, saya beritahu. Ketepikan produk itu, put aside dulu. Fahamkan apa dia nak dulu. Ini yang lebih penting. Macam bila kita nak buat produk, kita tengok klien dulu kan. Kita tengok klien needs dulu. Inilah nak understand klien ni. Sama dengan Grab. Pertama dia kata, dia ada 4 syarat, impact yang dia nak. 1, produktiviti. Adakah kita bantu tingkatkan produktiviti? Kedua, adakah kita bantu tingkatkan pendapatan? 1, produktiviti, 2, pendapatan, 3, adakah kita wujudkan peluang pekerjaan? Dan keempat, ini main saya, adakah kita bantu untuk pemeliharaan alam sekitar? Sebab apa tajuk dia Humanizing Innovation for Better Future, betul tak? Ini 4. Jadi, tengok saya tak sentuh produk lagi tau. Saya tak ada cerita produk pun. Saya cakap, kita buat untuk golongan B40 dan orang terkesan dengan COVID. Tetapi impak dia ada 4 dia nak tengok. Salah satu daripada 4. Kalau kita punya produk, 4 ni kita buat, lagi hebat lah. Tapi salah satu, produktiviti, pendapatan, pekerjaan ataupun environment. Sustainable environment. 4 dia nak impak. Okay, baru kita tengok dengan produk kita. Produk aku ni ada tak tentang meningkatkan pendapatan golongan tertentu B40 ni? Kan? Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, itu yang pertama. Yang ni boleh jelas Cakap ni jelas. Coach. Assalamualaikum, Coach. Salam. Hari tu kami baru apply MySI yang baru tutup hari ni. Ini sama ke MySI yang bulan 8 ni? Sama, tapi stage kedua, fasa kedua, kumpulan kedua. Oh, kalau kami resubmit pasal kami buat tu MySI tu without any guidance lah. Memang terjal dia lah. Saya cakap dengan tim saya kata Tak apa. kita langgar dinding dulu. Tak apa. So boleh ke kami resubmit balik with guidance lah? With guidance, submit bulan 8, tukar nama lain. Nama projek tu tukar. Okay. Tukar nama projek tu. Coach, Boleh, cantik. yang kriteria 4 tadi tu, produk tu memang kena menepati kriteria 4 ni Salah satu daripada 4. Oh, salah satu je. Impak Okey, je. okey. Produk Okey, kita ni wujud peluang pekerjaan. Kita buat produk Okey. X, peningkatan pertambahan dia punya pendapatan. Komuniti tu. Okey. Komuniti tu. Okay, first, kena clear siapa komuniti tu. Sebab apa? Sebab dalam MySI, dia ada penerima manfaat. Sekurang-kurangnya 100 orang. 100 orang kan. Ingat tak tu? Ha. Grassroots tak ada. Hit 6 tak ada. Super apa geran lain semua tak ada. Tapi MySI dia nak 100 orang penerima manfaat. Nampak tak jelas? Okey, syarat ni nanti yang kita kena buat checklist. Ini yang kita cakap buat study group tu. Nanti kita buat study group, checklist 1 kau ada tak? Tak ada produk kau. 2 kau ni tak ada ni. Kau go and do it. Sebab tu saya cakap start sekarang. Jadi bulan 8 bila dia buka, kita dah ada dah. Kita dah ada. Okay. Coach, kalau misalnya kata impact dia tu kepada institusi, kena 100 juga ke? Okey, Tapi institusi tak ada kena-mengena, nampak tak? Institusi tak ada kena-mengena. Kecuali institusi tu adalah NGO yang perlu dibantu. Macam kami ni hari tu kami buat untuk MySI yang first tu kami buat untuk masjid. Masjid yang terimpak dengan COVID. Okey, kalau you sebut yang terimpak dengan COVID tu adalah. Tetapi masjid sebenarnya bukanlah golongan OKU ataupun atau apa orang cakap OKU kat sini maksudnya golongan B40 lah. Masjid bukan golongan B40 tau. Sebab apa? Sebab masjid ada saluran dana disalurkan. Dia dah dapat bantuan dah. Masjid ni tahu kan? Jadi masjid bukan sebenarnya kalau nak buat karya dia. Karya di kawasan. Karya di kawasan. Okey. Yang tadi jelas saya bagi tahu impact. Okey. Perkara yang kita kena clear, produk kita pula Produk kita dia dah bagi tahu tau. Dalam MySI, kalau dengar balik saya ada sharekan link yang itu taklimat kan. Link taklimat tu dia bagi tahu, pertama sekali dia kata, produk yang kita nak buat ni, adalah produk inovasi tempatan. Okay, inovasi tempatan. Kedua dia cakap produk sedia ada. Jelas tak dia dah cakap kan? Maksudnya produk tu dah ada, kita refine produk tu. Kepada better, lebih baik. Dapat?
Okey, lepas tu dia bagi tahu kita. Bila kita dah buat produk ni kita mesti ada exit plan yang clear selama 2 tahun setelah projek tamat. Maksudnya dia nak tengok projek kita ni boleh tak komuniti tu sustain selepas 2 tahun. Dia tak nak projek habis, komuniti pun tamat. Dia tak nak macam tu. So dia nak tengok plan 2 tahun kita apa selepas projek tamat. Kena masukkan dokumen tu. Plan ya. Plan 2 tahun. Jadi kalau you submit tak ada, bye-bye. So tolonglah lepas ni buat checklist, kita check satu-satu ada tak ada. Sebab tu itu saya bagi tahu boleh start awal bulan 8 ni. Sebab apa? Ya. Bukan senang. MySI bukan senang. Syarat dia teknikal. Tapi saya pun risau takut tak cukup masa, coach. Tapi sempat ya. Sempat bulan 8 dia baru buka je. Kita ada masa nak buat lagi. I see. Bukanlah bulan 8 tu kena submit dah. Tak. Bulan 8 dia baru nak buka. Sebab tu saya cakap buat sekarang ni. Hari tu masa keluar, ada geng-geng kita yang berani mati kamikaze dah masuk, saya diam je lah kan. Cakap, aduh, dia orang dengar tak libat ke tak dengar ni cakap kan. Saya diam je kan. Coach tu pasal macam pengalaman kami kan, tiba-tiba nak kena dapat klien punya consent lah. Oh, menggelabah jugalah. Kami pulang jalan je lah. Itulah betul Farid cakap. Itu yang saya bagi tahu. Stress coach, stress bila buat benda. Kali ni kita plan lah. Kita plan awal. Jadi kita boleh dapatkan benda-benda tu. Ya. Kita plan awal. Okay, satu lagi kena clear. Kena clear sangat ni. Okay. Projek MySI ni, yang sekarang ni, dia mesti duduk dalam MySite. 10 punya MySite. Saya tak tahu ini yang ramai sangat orang tak tahu ni kan. Apa benda produk MySite 10 ni kan. Ya. Maksudnya dia cakap produk kita, syarat utama dia mestilah berasaskan ada teknologi dia. Itu yang pertama. Kalau kita tak ada asas teknologi, you are out. Ini part yang orang selalu silap bila dia buat ni. Jadi bila kita nak ceritakan nama produk description dekat atas tu nanti, kena sebut elemen teknologi tu. Ayat teknologi tu kena disebut. Sebab teknologi ni luas kan, dekat Malaysia ni ada 23 bidang teknologi. Dua barisan kat yang hadapan bangun buat satu barisan termasuk. Apa benda tu? Itu macam Buat vaccination ni. Beratur. Ya ke patut. Okey. Okey, jadi itu yang kita nak clear. Sebab dia cakap apa? Bila dia cakap bidang teknologi ni, bidang MySite ni, teknologi ni besar. Dia ada sensor teknologi, 4D printing, 5D printing, advanced material, advanced material intelligence, blockchain, neuro. Tapi kita tahu lah, walaupun 10 MySite ni, tapi dia dah bagi tahu grup ni adalah grup B40. Kan? Yeah. Kalau grup B40, you tak payahlah cerita cyber security, blockchain. Tak jalan dengan orang ni. Tak kena tau, tak kena dengan kumpulan tu. Penerima manfaat tu punya apa yang dia nak gain. Kan, dari segi teknologi lah. Kalau macam bioscience, okey lah kan. Bioscience, 4D, 3D printing untuk budak-budak belajar ke, okey lah. Sensory ke untuk keselamatan ke, okey lah kan. Jadi pertama sekali kita kena clear apa tu 10-10 to decide. Okay, kita kena tahu produk kita ada tak dalam tu. Itu dalam study group ini, kita akan masukkan juga dia. Tak ada, kita wujudkan. Itulah triknya. Boleh ya? Sama-sama? Okey tak ni? Bersama-sama saya ke dah? Tak ada dah. Hilang lagi apa pula benda kan? Ke putus saya ni? Ada Okay. Ada kan? Okey, ada. Saya ingat putus. Okey. Coach, MySite tu yang STIE ya? Ya. Google pun dapat. Tak ada pun nanti saya share dalam grup. Tak apa, saya sebenarnya memang dah download, just nak confirm saya boleh share sekarang sebenarnya. Share dalam grup kita, MySite tu, dia ada 10 area. 10 area ya? Okey. Dan saya nak tanya yang coach, yang ini inovasi tempatan, definitionnya apa? Kalau dikatakan sebagai teknologi tempatan. Okey. Teknologi tempatan ni, contoh dia bukan contoh dia macam ni. Teknologi tu mesti asalnya daripada Malaysia punya teknologi lah. Kalau kita ambil Jerman punya teknologi, kita bawa ke Malaysia ni, kita buat penambahbaikan atas Jerman punya teknologi, tak boleh. Mesin, contohnya mesin kan. Oh. Mesti teknologi anak tempatan. Sama ada teknologi tu ada IP ke, tak ada IP ke, mesti kita punya teknologi lah. Apa yang kita buat. I see. Coach, Macam- barang
Produk yang tadi sebut sedia ada tu mesti dah siap ke atau level macam mana TRL tu? Kalau dah ada, kita buat penambahbaikan. Kalau tak siap, Okey. Penambahbaikan tu nak tengok ke ataupun contoh macam sekarang ni kan. Ni projek yang continuation daripada Migrass tu lah. Okey. Magris tu. So grassroots tu. So produk ni dia dah sedia ada. And then yang membuatnya B40 lah. So sebab and then dia nampak penambahbaikan tapi sebab dia nak buat penambahbaikan tu dia dah jual lah produk tu. Dia nak submit MyC ni sebab bila saya communicate dengan team saya di Johor tu, dia duk risau, dia kata kalau tak buat saya tak nak submit lah. So dia nak fahamkan geran ni nak kena siap dulu ataupun status macam mana produk ni. Kalau sekarang status ni produk tu macam mana? Dah siap ke atau macam mana? Okey. Sebenarnya first prototype dah buat, dah jual pun, memang dah pakai lah sekarang ni memang running. Bagus. Dia buat jentera. Okey. So jentera tu, dengan ada jentera tu first memang tingkatkan aktiviti lah, dia meningkatkan hasil satu hari 1 hektar, satu hari jadi 2 hektar, pendapatan naik lah. Okey. Dan menjana peluang pekerjaan betul sebab bila kita buat jentera tu, so kita kena ada after sales and service, maintenance semua tu. So ada orang yang akan buat maintenance sebab yang team kami ni tak buat maintenance tapi kita akan ajar. Kos ajar tu boleh. Itulah Kita akan ajar sebab kita nak buat jentera lain nanti. Yes, perlu. Cuma jentera tu dia akan ada continuity, dia akan ada inovasi. Tu yang bila kita orang nak submit untuk MyC ni, yang team yang kat sana yang dia punya MacGyver, kita orang panggil MacGyver dia lah. So dia risau, dia kata saya nak buat dulu. So yang MyC ni dia nak tengok sampai siap ke macam mana masa submission tu. Okay, kalau kita tengok borang dalam borang MySI dalam borang MySI tu saya boleh share kat sini nanti boleh tengok tunjuk orang. Cantik tak? Saya sharekan borang kita buat share screen dah boleh? Saya buat share screen supaya kita nampak. Sebab dia tak naklah buat projek ILO kan. Dia nak tahu status tu macam mana. Nak sampai siap baru kita apply ke. Betul. Kita sangat agree. Share dokumen. Benda tu dia particular lah. Dia tak nak. Okay. Ini adalah syarat MySI. Ini yang saya cakap tadi lah. Dia nak rakyatkan ekonomi, kumpulan siapa yang boleh memohon. Perniagaan startup. Startup ni maksudnya 3 tahun dan ke bawah. Kalau hari tu Fazlina tu daripada MySI dia ada bagi tahu 5 tahun ke bawah. Tapi saya nak nasihatkan janganlah 5 tahun. Okay, 5 tahun ni kalau kategori agensi lain bukan startup. Ditakuti. Okay, ni nampak ke ni? Kelayakan pemohon saya tulis nama. Startup ni daripada SSM registration ke macam mana? Pendaftaran syarikat. Maksudnya kena sidang berhad atau macam mana, Coach? Okey, itu soalan yang baik. Sidang berhad ke boleh tak boleh? Setakat ni ada peserta yang hantar dengan PLT Enterprise dan di reject. Nak kena sidang berhad. Okey, sebenarnya dia nak sidang berhad. Tetapi bila saya cakap dengan Fazlina kata sebenarnya boleh. Jadi saya rasa mungkin budak-budak yang staff dia yang handle kriteria tu dia tak faham benda tu boleh. So kalau kes tu terjadi kena reject disebabkan syarikat, sebab dia cakap boleh tau. Dia cakap boleh masa penerangan. Jadi kalau kes kena reject, kita akan appeal bagi tahu dia company ni kalau ikut syarat penerangan boleh. Jelas Okey. Kita akan appeal tu. Itulah antara tugas yang kita kena buat dalam grup tu. Coach betul ke? Betul Coach. Sebab first saya hantar guna syarikat PLT, and then after saya tukar sidang berhad, then dia accept saya punya request. Okey, itu satu kes kan? Haidar kan? Ya betul Coach. Ada kes, tapi dalam penerangan dia explicitly bagi tahu boleh walaupun syarikat enterprise. Explicit bagi tahu.
Jadi ini masalah teknikal di pihak sana. Okay, mungkin staff dia tak perasan dengan syarat. Okay. Tapi saya dah memang confirmkan boleh. Maksudnya tak Boleh, semestinya saya berhad. Ini saya dah confirmkan. Okay. Okay, tengok ni. Ini projek yang dia cakap teknologi tempatan berinovatif. Ini yang saya cakap tadi tu. Okay. Ini part ni selesai. Teknologi mestilah teknologi tempatan dia kata. Ini golongan sasar B40 100 orang penerima manfaat 300,000 12 bulan. Ini kita clear. Okay, ini barang yang kita boleh claim. Okay. Barang-barang guna pakai. Contohnya kalau kita buat 3D printer, mungkin kita perlukan dia punya bahan untuk print tu lah. You buat metal 3D printing ke. So consumable item tu boleh claim. Peralatan, gadget yang you guna pakai, boleh claim. Okay. Kalau kita alat-alat untuk kita buat demonstration, boleh claim. Okay. Project documentation, boleh claim. Okay. Rundingan, ujian, testing, boleh claim. Nak impak testing, nak test di lapangan, boleh claim. Jadi ini antara perkara yang dia benar claim. Jadi kita stick pada ni je. Okay. Saya akan sharekan benda lain lagi lah nanti. Okay, ini bidang-bidang yang my side tadi, tenaga, perkhidmatan perangan kewangan, okay, kebudayaan dan kesenian. Okay. Apa yang dia bagi dalam dokumen ni, kalau kita tengok dekat my side tu kita dapat tahu bidang dia. Tapi dekat sini dia telah zoom apa je kita boleh buat. Dia telah zoomkan kita apa je kita boleh buat. Jadi kita clear. Ni teknologi sedia ada. Kriteria dia saya cakap tadi kan. Ni saya beritahu tadi. Teknologi yang dicadangkan bukan prototype dan bukan R&D. Itu yang saya cakap tadi, dia mestilah teknologi sedia ada, kita buat penambahbaikan ataupun kita re-engineer dia ke. Okay. Teknologi mestilah daripada teknologi tempatan. Jadi bila kita hantar, kita cerita tentang prototype, that's why kita punya kena tolak. Kita kena cerita, ada ayat kita yang bagi tahu, okay, penambahbaikan daripada teknologi sedia ada. Dekat mana kita buat penambahbaikan tu? Okay tak? Sumbangan kita tu clear dekat mana? Break. Apa? Sama-sama? Masih ke? Masih. Okay, tengok Tengok syarat ni. Kriteria penilaian ni penting ni. Ini tak ada lagi. Siapa silap ni memang out. Bukan prototype dan bukan peringkat R&D. Jadi kita tahu kalau bukan prototype, bukan peringkat R&D, dia ambil TRL 789. Okey. Dapat tak ni? Dapat. Maksudnya ready product lah coach. Ready product kita improvise. Ceritanya incremental and sustainable sustaining innovation saja. Incremental and sustaining. Okey, siapa nak buat radical pun boleh lah, tapi maksudnya tu je area dia. Cerita dia. Ini yang 12 bulan tadi. 12 bulan dan 2 tahun ni 12 campur 2. 12 bulan projek, 2 tahun maintenance. 12 campur 2. Ini yang saya cakap 4 ni kan. Projek mestilah productivity, pendapatan, peluang pekerjaan ataupun pemulihan alam sekitar. Okey, itu saja. Ini disbursement, 20% dia bagi dulu, 70 dan 10. Cara dia keluarkan duit 300,000 tu. Okey, dapat. Coach, saya nak bagi cadangan lah. Since coach nanti akan share Lima putus. kan. Tak dengar. Jadi dokumen ni saya minta semua Tak dengar, dia lag. Dia betul macam robot. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Okey. Okey, saya nak bagi cadangan lah. Ni untuk sebab nanti bila coach share kriteria ni, jadi kita mungkin akan tergolong pada tiga golongan. Satu yang tak tahu apa-apa, nanti tanya MyC tu apa. Betul. Okey. Betul. Nanti ada golongan
half cook. Dia cuma baca je tapi dia tak buat dia punya study. Okay. So dia akan menyusun, cuma dia nak untuk tersasar daripada syarat-syarat kan. Dia bukannya half cook dan dia bukan langsung tak pernah tak tengok lah. So kita kalau boleh tak nak lah menyusahkan sahabat-sahabat yang lain kan. Sebab kita nak submit yang berkualiti. Yes. Okay, sebab tu itu yang saya ajak kita buat satu group study untuk grant ni, buat bersama-sama. Ada setengah tim yang pantau dia punya checklist. Saya akan tengok produk tu macam mana nak improve kalau seandainya perlukan. Kalau cakap, macam mana nak buat produk ini? So I akan bantu refine untuk nampak dia untuk my SI. Tapi ada part lah macam ni cakap, ada orang yang tak nak baca, tak nak ambil tahu, tiba-tiba dia tanya soalan je. Coach, saya boleh masuk tak grant ni? Oh, sakit kepala dengan soalan kan, saya boleh masuk tak? Saya nak jawab lemah. Guys, macam tak ada berlaku dalam siaran je tadi. Ya, masuk ke handphone je. Terputus lah. Banyak sangat interference coach. Banyak sangat interference ni. Ya. Ya, I login dekat phone je. Masuk juga dekat phone. Teruk betul lah lain hari ni. Ini teruk yang melampau awal, bukan teruk sikit-sikit. Nak unify ke coach? Okey. Unify. Okey, ni boleh. Ada satu lagi kan? Ke sama juga tahap lembab dia? Clear. Yang mana satu okey? Coach, saya boleh share saya punya slide waktu saya buhun MYSI tahun 2019. Boleh. Oh, terima kasih Prof. Okay, Silakan. Silakan Prof. Dia able tak saya punya ni? Yes. Boleh share. Oh boleh. Boleh. Apa? Sekarang ni host disable. Yang kena Saya dah allow share. saya masuk kan? Saya dah allow share. Okey, boleh Rasanya Puan Rahimah kena off mic lah. Kena mute. Ada. Pak Rahimah. Okey ini dia punya apa? Dia punya apa template yang MYSI bagilah. Kita cuma isi ya. Jadi dia orang akan bagi template, kita minta kita ni lah isi. Contohnya ini ni saya punya tajuk simple ya. Penghasilan kerah tangan dari Papua dan Jebel-Jebel. Okey. Jadi dia punya shilling dia 300,000. Jadi saya minta kurangkanlah 299 tapi dapat 253. Okey. Jadi dia punya lokasi dia ni Tubuhan Peladang. Jadi saya punya bidang adalah inilah Mesra Alam. Alright. Jadi objektif dia itulah mana kita memberi latihan, menghasilkan kerah tangan, mendirikan pusat kerah tangan. Dia punya sasaran dia Pertubuhan Peladang. Okey, yang tu macam dah satu kita kena ni mengenal pasti 100 orang petani. Dia punya projek ni dia sekurang-kurangnya ada 100 orang. Jadi kita masuklah 100 orang. Lepas tu bengkel teori praktikal, pembelian mesin, kerjasama antara krim, penghasilan produk, lepas tu sampai pemasaran. Lepas tu di segi pemasaran juga kita bagi pada ni lah Perbadanan Kemajuan Kerah Tangan Malaysia dan pemasaran oleh petani sendirilah. Okey. Okey, hasil produk.
mudah ada buku, kertas, payung, apa di segi teknologi memang kita dah ada ni lah, dah ada dia punya teknologi. Kemudian dia tengok juga MOU lah antara kita dengan company yang kita nak kerjasama tu dan juga dengan apa peserta-peserta tu. Okey, Jadi surat lah. dia orang nak tengok surat kena ada. Yes. Apa kalau surat ada dia nak tengok hitam putih. Kalau ada hitam putih baru dia akan ni lah terima. Lepas tu kita kena buat video. Dia kena buat video. Sekarang semua kena ada video. Ini video yang saya buat Annually, 400,000 tons rice straw is generated in the area of Muda Agriculture Development Authority. While burning is fast, economical, and removes disease organisms. Burning of rice straw creates haze particle. This activity releases a large amount of air pollutants, which can cause serious effects on the ambient air quality, public health, and climate. Upon burning of rice straw is now tightly regulated. In the possibility utilization of rice straw, MADA Al-Ustaz Kedah and Forest Research Institute Malaysia has carried out technical review and laboratory trial in producing pulp, paper, and pulp molded product from the rice straw since 2007. A memorandum of understanding for R&D rice straw for pulp was signed in 2008. The rice straw was converted into pulp by different process and made into papers and molded products. A new method of producing pulp from rice straw was introduced. The result indicated that rice straw possessed great potential as pulpy raw material for paper making. This new method was submitted for patent. The patent again found that this new method has novelty, inventiveness, and industrial applicability. A patent was filed by FRIC. A few articles from this study were published and presented. This R&D got gold medal and the best awards at Malaysian Technology Expo 2015. And industry freed the seeds and Berhad interested to commercialize this R&D. An agreement for R&D was signed on 2014. An agreement for pre-commercialization research grant was signed on 2016 between Musti and Free the Seeds and Berhad. An agreement for licensing was signed in 2017 between FRIM and Free the Seeds and Berhad. A mill was set up at Free the Seeds and Berhad, Brunei Kedah. The pre-commercial setup composed of storage, raw material preparation, factory stock preparation. Molded products are made from rice straw. There are more than 200,000 hectares of rice field in Peninsular Malaysia, which produce 2.6 million tons of rice straw annually. In conclusion, a new value-adding activities will be created to rice product to high value under the Promote of Investment Act of 2020. Ini ya. Produk dia orang pun akan tengok juga. Okey. Itulah. Very good video, Prof. Sangat cantik. Professional look. Yeah. Prof, ini bukan masa dekat Shah Alam dulu Prof tunjuk saya ke ni tu? Betul. Tu. Saya rasa saya dah pernah tengok ni masa kita nak ada playground dulu kat dalam tu kan? Betul. Betul. Okey, tahniah. Okey, lepas tu okey, lepas tu pemantauan dia. Nak tengok saya ada share kat pemantauan dia. Kena tengok. Okey, ini pemantauan dia akan okey.
Okey, jadi daripada 300,000 tu minta dapat ya 253. Okey, lokasi nanti dia akan tengok jugalah sama ada kita berjaya tak berjaya. Persetujuan PKK yang saya tunjuk tadi. Apa tu tempat dia. Tempat untuk apa? Dia punya bengkel. Jadi sebab PKP ni banyakkan tidak lah. Iyalah. Lepas tu kita buat survey. Jadi pendapatan petani di sana lebih kurang dalam 12,000 lah setahun. Jadi pendapatan yang kurang dalam 1,000 sebulan. Dan 90% petani ini sedialah untuk jual jerami padi dia. Yes. Jadi ini kan kita anggarkan dalam setahun kita boleh dapat dalam 34 bilion kalau kita gunakan semua jerami padi ya. Okey, isu semua mesti tidak tercapai. Latihan saya untuk projek tidak dapat jalankan. Projek akan sambung apabila PKP tamat. Yes. Jadi Dia minta pending lah macam ni, betul. Adakah tawaran sedia ujar. Okay, ini penting ya. Ini dia punya ni akan tengok teknologi dia akan tengok. Apa tu yang ni segi kita punya teknologi ni pun sama dia tengok. Ini kilang dia. Ini location dia. Is it project? Tiada. Projek tidak dapat jalankan dengan PKP. Teknologi diberikan mudah. Masukkan projek operasi tidak kerana PKP. Kos penjagaan tiada. Projek tidak berjalankan. Pulangan pendapatan tiada. Pelan perniagaan tiada. Menyeda peluang pekerjaan tiada. Semua sebab PKP. Jadi inilah. Alright. Jadi si milestone dia pun sama enggak. Semua tiada. Okey, ini pembincangan yang kita buat. Ini untuk hasilkan dia punya ni. Ini contoh produk daripada jerami padi. Buku, kertas, lampshade, kad ni daripada ni. Sekarang ni daripada 100 orang yang kita target, baru ada 10 orang yang berminat untuk sertai program ni. Yes. So tinggal lagi Itu 90. Lepas tu dia orang datang lah tempat kami di Frame tu untuk macam mana nak belajar penghasilan. Kertas daripada jerami padi. Ini kita hantar peralatan-peralatan. Sementara nak tunggu beli mesin baru, kita hantar peralatan yang sedia ada di Frame pergi ke sana. Ini jerami padi baler. Banyak disimpan ni. Ini peralatan lah yang digunakan untuk masukkan kertas. Jadi ini kita punya ni lah. Dia ada dia punya ni lah komponen-komponen dia. Caps dia Ini dia punya caps berapa boleh tak boleh lah. Boleh. Jadi dia bagi 253,000. Jadi kita boleh gunakan untuk ni lah. Untuk kalau kita dalam awal tu kita minta untuk pekerja, kita ambil masuk. Ini TNT lah. Hampir makan angin mana-mana kan. Ibu. Prof, ini claim basis ke? Yang ni sebab kita government kerajaan, jadi upfront dia bagi 80%. Upfront dia bagi 80% daripada 253. Cantik. Bila kita dah hantar program report, baru dia hantar yang 20% lagi. Ini untuk repair mesin, servis. Tapi kita semua agreement macam surat-surat dengan Persatuan Peladang semua mesti berlaku sebelum submission MySai tu ke? Jadi kita kena sediakan semua. Apa mesin kita nak beli, kena list. Apa kita nak buat, semua selalunya kita semua bagi kawan-kawan lebih-lebih lah. Bagi cukup-cukup 300,000 lah sebab nanti dia akan slash lah. Betul. Jadi banyak lah. Banyak duit ni. Ya, banyak. Nampak yang saya nampak yang penjabatan 22 bilion boleh dijana tu. Itu yang dengan modal 300,000.
Yang tu yang berminat tu. Okey, di segi dia akan tanya sasaran objektif capaian. Memberi latihan tak tercapai. Menghasilkan tangan pun tidak tercapai. Mendirikan pusat pun tak tercapai. Semua tak tercapai sebab PKP. KIV lah projek ni, bukannya dia stop kan. KIV je. Tapi duit dah masuk bang. Duit dah masuk. Ya, itu yang penting. Mak. Ya, menangnya kita dapat right sah. Sebab kita dipilih kan. Good, Prof. Dia macam ni lah. Manfaat dia tu meningkat pendapatan lah. Nanti yang nak tengok lah. Daripada bakar, pencemaran alam sekarang jadi inilah produk. Okey. Itu je. Saya nampak dari segi documentation Prof ni, dia bukannya projek sahaja bagus. Maksudnya dari segi video, dari segi presentation dan juga bukti-bukti dokumen tu meyakinkan pihak ni lah. Maisai punya ni. Tu yang mahal lah. Okay, ini yang kita nak buat. Sebab tu saya cakap, kena ada checklist. Produk tu bukan baru prototype nak buat tau. Produk tu dah ada, agreement dah ada. Sebab tu kita perlu bergerak awal sebelum bulan 8 ni dikeluarkan apa-apa. Kita kena buat homework awal lagi. Prof, dulu saya ingat lagi masa Prof nak apply ni, kita dekat Shah Alam, warna apa tu program grant kita kan. Prof tunjuk saya sekam padi terbakar, saya ingat lagi. Nampak tak? Dah lama tau. Maksudnya kita kena prepare awal, in advance. Ya, benar. Dia bercakap berjaya. Okey, maksudnya yang lain pun boleh. InsyaAllah coach. Yang lain pun boleh. Tapi tengok kalau you tengok projek Prof tadi, mungkin saya tak tahu you all melihat dari sudut mana. Tapi saya nak clear. Pertama you tengok tak nampak? Impact community, ada tak impact? Clear kan? Kedua, Prof ada daripada 4 tadi. Kedua daripada sustainable environment. Sekam padi yang terbakar tu. Masalah tu, mewujudkan masalah tu. Ada environment. Ketiga, pendapatan. Nampak tak tadi 2 bilion pendapatan meningkat. So 4 tu lagi banyak impact, lagi tinggi chances nak menang. Yang tu lah kita kena zoom produk kita tengok tu, nak meeting the criteria. Tu skill dia. Yang perkara-perkara lain, dapatkan agreement daripada 100 pengguna, Prof pun baru dapat 10. Tapi duit dah dapat 80% tau. Hantar submit dapat lagi 20% tau. Tapi jangan sama dengan Prof adalah agensi. Kita bound to 20-70-20. 20-70-10 kan? Dia ada disbursement kita lain, kita 20%. Kalau seandainya universiti yang minta, okey. Agensi kerajaan okey 80%, ambil dulu. Menang je terus ambil, happy. Tu Prof game jalan ke China. Okey. Okey, jadi kita tengok at least nanti Prof punya documentation buat you all boleh jadikan guide. Tetapi yang paling penting checklist kita tu. Kita kena buat satu-satu. Coach, kita nak kongsi boleh tak? Ya Ona. Boleh. Okey. Untuk Nino, okey kan kita untuk Nino kita nak berikan servis kesihatan ni secara percuma kepada penduduk. Jadi kita gunakan satu sistem lah untuk booking dan appointment, saringan dan sebagainya. So cabaran yang Nino hadapi waktu hari tu dah nak submit dah tapi tak dapat kan because of technical dan sebagainya. Tak apalah. Tapi saya nampak bila dah go through this briefing, nampak banyak benda saya boleh mantapkan lagi. Mungkin kali ni terus dapat kan, kita tak tahu. So saya nak share macam contoh macam senarai penerima manfaat tu, saya nampak bila Cik Rushdan tadi share, dia very detail sehingga ke nama, nombor IC dan juga alamat. So I didn't expect that. So maksudnya kalau kata Nino sasarkan dalam 200 orang, 200 plus lah sebenarnya ikutkan number ataupun projection, maksudnya kena cari 200 orang penerima yang bersedia untuk menerima servis kesihatan secara percuma dekat kawasan tersebut. And to share with you juga, saya tak tahu kalau benda ni terlalu mustahil ataupun tak, tapi saya dah dapat orang kata dari segi green light-nya dan juga 2 daripada 3 community yang ingin terlibat. Jadi bila go to ground nanti bila pelaksanaan, then dia akan jadi macam 2-3 tempat lah, but all of them dekat area Selangor. So tu je lah yang boleh kongsikan. Bona, sebab tu untuk yang lain-lain sebab tu adalah
bijak untuk bekerjasama dengan komuniti. Sebab the community dia ada list macam Prof tadi. Komuniti Satuan Peradaan tu ada list dia. Kita tak pening kepala nak cari siapa dia. Setuju. Sebab tu adalah bijak untuk bekerjasama dengan persatuan komuniti setempat tu. Jadi dia orang yang dapatkan peserta tu siapa. Kita sign dengan komuniti akan bagi list nama. Kita nak 100 je. Coach, cuma macam diorang macam mana kalau contohlah kita gunakan persatuan penduduk lah contohnya kan, dan kita hibahkan iklan dan sebagainya dan kita buat saringan dan sebagainya. So adakah sebab bila diorang dah isi dah sign, diorang macam berharap tiba-tiba projek ni tak berjaya pula, saya tak dapat kan. Jadi Nino tak dapat. Jadi macam mana tu? Macam saya takut nanti wakil penduduk tu pula cari saya. Dia dah berjanji macam-macam. Mana? Kes macam tu, sebab tu bila kita bekerjasama dengan penduduk, wakil penduduk ke, komuniti yang akan berinteraksi dengan penerima manfaat tu. So, dia orang yang akan bagi tahu projek tu status dia, sebab kita tak akan terhati dia orang tau. Takkan habis 100 orang, mati nak layan 100 orang tu. Kita update dengan AJK community tu, AJK yang akan bagi tahu. Kalau tak nanti susah. Okay, dan sentiasa ingat bila kita kena ada disclaimer lah, kita kena bagi tahu penerangan dia kena ingat. Apa-apa pun projek ini bergantung kepada kelulusan Musti sebagai pembekal atau pemberi dana pada projek ini. Kejayaan dia bergantung kepada Musti. Jadi kita kalau memang dapat grant tu Musti pun bagi. Memang berjaya lah projek tu. Tapi kalau dana tak disalurkan atas sebab-sebab tertentu, memang tak boleh. So disclaimer tu penting lah. Jangan janjikan bulan dan bintang Tengok macam Prof, tiba-tiba PKP. Stop semua. Bagus, alhamdulillah dah melacur lah ni. Dah PKP pula, rahmat PKP ni kan. Dia maksudnya kita kena tengoklah kalau satu disebabkan faktor alam juga kan. Tiba-tiba pula lockdown. Tak boleh lah nak run. Kita boleh nak run. Maksudnya itu bukan di luar kawalan kita lah. PKP siapa? Bukan kawalan kita. Tak boleh nak kawan. Okay, thank you coach. Okay, sekarang ni bear in mind, saya bagi tahu sangat penting siapkan checklist tu. Checklist kena ada supaya kita on track. Checklist on impact. Impact ni mana kita? 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 ke? Checklist on produk kita ni bekerja dapat kerjasama komuniti tak? Ada tak dia punya list? Tak ada. Usahakan dengan komuniti mana kita nak buat. Okay? Boleh tak ni? Okay, bagi siapa yang tak ada kerjasama dengan siapa, tolong cari komuniti-komuniti tertentu dekat masyarakat sekarang. Semua orang dah level rank Malaysia dah kira B40 dah semua orang. Daripada M40 turun kepada B40, top 20 turun kepada M40 kan. Semakin teruk lah 2 tahun kita PKP, ramai orang makin teruk. Jadi golongan sasar ni tak susah nak cari. Yang pentingnya produk kita tu tepat, bersesuaian dan memberi manfaat. 4 yang utama tadi. Alam, perkhidmatan, penambahkan pendapatan, produktiviti meningkat, peluang pekerjaan. 4 perkara. Okay, cari badan-badan berkandun. Badan berkandun, universiti awam pun boleh, syarikat GLC pun boleh. Nak masuk ni? GLC pun boleh tu masuk ni. Sebab dalam syarat ada. Startup company dan NGO. Siapa ada NGO? Boleh masuk. Maksudnya kita boleh team up untuk jadikan lebih solid. Okay. Okay, jadi kita dah nampak real case tadi. Prof Roshidan dah menang pun. Okay, dah menang pun. Prof Roshidan dah menang. Jadi kita ada real case tadi. Kita tahu yang mana, okay, motivation bila grant ni saya selalu bagi tahu lah. Bila kita buat dan tak dapat, jangan rasa depressed atau lemah semangat. Sebab apa? Ramai orang lain lagi yang bersemangat nak cuba. Ingat tu, kita lemah semangat, ramai orang lain bersemangat lagi. Orang baru siasa nak ambil grant ni. Tapi kita dah ada pengalaman. 1, pengalaman dah ada. Kedua, kita dah mold produk kita, projek kita ni ke arah yang lebih di peringkat kesediaan yang lebih baik. Kalau you tak terus score, you rugi lah. That's why kita fail. Kat situ kita fail. Terus buat. Ada masanya, kalau tengok projek Prof tadi kalau tengok projek Prof tadi, kalau you jelas betul-betul, you tengok apa projek Prof tadi. Dia tulis produk dia adalah daripada jerami padi untuk buat acuan kan, makanan kan.
Tapi kena jelas tau, itu bukan inovasi dia. Inovasi dia adalah proses membuat produk tu. Di situlah sumbangan teknologi tu. Jadi nanti ada orang cakap, macam mana Prof tu buat bekas makanan boleh dapat, mana teknologi? Dia bukan, itu produk akhir dia. Itu end product dia. Dia buat proses teknologi tu, inovasi tu. Jadi kita punya, which part yang kita punya dalam inovasi teknologi tu? Mana kita punya? Sebab tu I selalu bagi tahu, kadang-kadang ada orang dia cakap, coach saya ni buat makanan, boleh ke? Boleh, pasal apa tak boleh? Sebab kita bukan buat makanan, kita buat accessories dia. Ingat, bila saya cakap produk apa saya bagi tahu kan? Hardware, software, sistem, teknologi, komponen, kan saya dah bagi tahu masa kita itu ada kelas, short class saya buat kan. Jadi tengok daripada situ, tak ada perkara yang tak boleh. Sebenarnya semua benda boleh. Kita customkan dia kepada boleh. Masa masih banyak. Masa masih banyak. Masa masih banyak untuk kita buat, untuk kita score. Okey. Okey, itu sajalah saya rasa. Tadi saya tak nak lama lah, dah pukul dah kan, nak maghrib lah. Jadi terima kasih banyaklah. Sebab bersama-sama petang ni cuma nanti nak minta mungkin seorang 5 kalau rajin nanti mungkin 5 boleh bantu kita. Satu, kita nak buat announcement dekat grup yang kita punya bootcamp untuk MySI. Club MySI Grand Exercise sedang jalan. Okey, jadi hari kita akan tentukan, mungkin Ilmu akan bagi tahu hari apa, pukul berapa kita akan buat untuk tengok siapa yang masuk, kita buat profile produk kita kan. Kita buat checklist kita, grup yang akan ni lah, yang akan pantau benda ni, projek-projek ni. Okey, kedua kita punya hari Selasa 9 malam perkongsian. Itu dah boleh belas dah. Boleh guys Jadi kita start something lah, kita gerak slow tapi beramai-ramai lah dalam jemaah. Yang mana yang dah berjaya macam Prof mungkin boleh chip in info apa yang do and don'ts. You jangan buat macam ni, you buat macam ni. So video tadi, kan kalau MySI bagi tahu kita video tu dia bagi RM2,000. Peruntukan untuk buat video tu RM2,000. Banyak. Tapi kalau boleh buat sendiri, masuk poket lah. Macam tu lah, level kan. Bukanlah. Maksudnya peruntukan ada, brother. Untuk semua ni peruntukan ada. Dah ada dalam grant tu. Jangan risau. Go and get it je. Okay, go and get it. Okay, boleh Coach, ada soalan yang mungkin juga untuk Prof. Nak tanya yang 100 tu bukanlah kita kena buat sebelum kita submit, tetapi kita buat engagement tu selepas. Dengan minum air kosong I tak tahu kenapa. I macam dah tak suka minum air manis. Sikit-sikit boleh tak? Okay. Ada yang tak off. Okay. So respon macam mana Prof? Yang 100 orang tu kita hanya perlu bagi nama sahaja ya, senarai nama. Ataupun kita kena buat pilot sedikit ke 10 orang ke untuk buktikan. Jadi persatuan tu yang setujulah untuk cari. Kemudian dia orang cari pun dia orang dapat 10 saja. Tak apalah. Yang pentingnya ada mesti kita tengok progress. Persatuan tu ada 1,400 orang. Dan dia orang boleh supplykan wang-wang. Okey. Macam saya bagi tahu tadi lah, kita work dengan persatuan community akan cari nama. Jadi along the way ni kita akan tambah-tambah nama tu lah. Kan, kita boleh tambah 10 tapi sekarang ni syarat kata 100, carilah 100. Kalau boleh jangan langgar syarat pula. Jangan disebabkan syarat kita tak dapat. Tengok Prof 10 lepas, maksudnya sebenarnya budi bicara boleh lah, kita tahu kan. Kita baru tahu dia segi budi bicara lepas. Okey. Sebab kes dah ada, Prof ni kes dah ada lepas 10. Tapi kita go and get 100 lah. Ya, insyaAllah. Kerja dengan komuniti. Kerja dengan komuniti. Okey, ingat produk ni mestilah produk sedia ada dibuat penambahbaikan. Itu kena clear. Maksudnya projek ni dah berjalan, bukan baru nak prototype. Yang itu yang sedikit confused sebab let's say lah kita design and develop something dan memang ready, cuma belum ada yang penggunanya belum ada. Itu macam mana tu coach? Apa lagi, pilot lah terus. Pergi cari komuniti nak pakai, dia orang pun pakai, dia kata happy okay. macam ni. Alright. Okay, faham. Okay. Kita progresskan. Sebab tu saya bagi tahu, kita progresskan idea tu. Walaupun you cakap tak ada lagi produk, masih boleh start lagi, tak terlambat. Okay. Masih boleh start lagi. Terima kasih banyak. Okay. Alright, terima kasih banyak Prof. Terima kasih coach. Sama-sama. Ada apa yang lain ke sebelum kita urgent kita punya sesi?
Lepas tu nak minta tolong, sahabat-sahabat, tolong aktif sikit dalam grup tu. Buat perkongsian macam ini tadi, bagi tahu Prof dah berjaya, rahsia kejayaan Prof tu apa, key learning points yang kita kena ada. Supaya yang mana duduk tepi tu dia ambil part lah, dia mula bergerak. Kita mula bersama-sama lah. InsyaAllah, insyaAllah. Salam coach, nak tanya. Ya. Sorry saya tak buka video sebab tak pakai tudung. Apa tu? Nak tanya kalau macam impact tu dia tak kan dia punya senarai tu dia macam memberi pekerjaan, memberi menambah pendapatan semua kan. Dia tak ada tapi dia boleh macam jadi penjimatan. Macam yang itu boleh ke? Layak ke? Penjimatan tu kita kena tukar dia daripada peningkatan produktiviti. Sebab macam contohlah kalau macam saya kan NGO kan. So kita nak buat produk ataupun servis yang boleh macam menghalang kecacatan tu jadi lagi teruk. So bila lagi teruk dia akan menambahkan kos untuk sebab rawatan semua kan. Kita nak buat macam tu. So macam kita nak tukar benda tu. Okay. Ke boleh ke macam tu? Layak ke ataupun macam nak kena tukar ayat ke macam mana? Strategi ke? Ayat je nak tukar. Okay. Kita go kepada mengurangkan kos kalau macam tu. Tapi dalam dia punya senarai tu tak adalah kan mengurangkan kos. Dia lebih kepada macam peluang pekerjaan, menambah pendapatan dengan betul. Tapi dan kita tak ada value cost tu berapa tahu sebab benda tu kan macam quite subjektif lah kan. Macam kalau kita buat produk dia apa? Tak adalah, basically macam kita nak buat macam servis supaya dia orang boleh buat terapi kan. So bila dia buat terapi, servis tak boleh untuk kes ni. Servis tak boleh? Untuk kes ni, dia nak produk yang sedia ada. Dia masuk di sini tangible tau. Benda teknologi kita buat tu tangible dan nampak. Kalau perkhidmatan dia bukan tangible dalam kes ni. Oh, okey. Tak macam contoh macam online learning semua tu kan. Kita nak ajar macam mana nak buat kat rumah terapi macam tu. Okey. Itulah trik dia. Jadi, ubahkan dia perkhidmatan yang tak nampak tu kepada penambahbaikan proses ataupun bundlekan dia jadi produk. Produk dia akan hasilkan yang tu lah learning punya tu lah. Macam learning punya online learning semua tu lah. Ya, kalau you dah buat cerita online learning, mungkin yang kita develop tu adalah content. Ya, betul. Kita develop tu adalah content. So nampakkan dia, jadikan dia produk. Produk yang boleh visible. Cuma dari segi dia punya impact dia lah. Impact dia tu dia tak masuk dalam senarai yang disenaraikan dekat dalam guideline tu kan. So boleh juga ke ataupun boleh cuba juga ke? Yang itu kita boleh cuba tapi sebenarnya kalau ikut saya refine idea tu. Saya kena refine. Oh, okey. Kalau coach ada. Kalau tak, kita dari segi impact, kalau dia bagi kriteria parameter di impact, kita tak ada dekat impact. So kita kurang kat situ hilang. Tapi kurang di situ tidak bermaksud kita tak boleh menang dekat area lain. Itu salah satu parameter yang kita kurang lah, penilaian kita kurang kat situ. Dari segi impact kita kurang. Tapi dari segi sebagainya, projek ni antara kriteria dia bagi tahu yang dipilih adalah fast execution. Yang boleh terus buat. Level macam tu yang dicari. Memang state dalam orang tu. Okay. Fast execution product. Dia tak nak dah lulus nanti 8 bulan baru boleh buat, 6 bulan lagi baru tak ada. Dia nak fast execute. Kalau kita boleh lagi cepat, lagi better. Dari situ pula kita menang. Dari situ kita menang. So produk, saya selalu beritahu, produk kita boleh refine. Kita tak risau dengan produk ni. Kita boleh refine dia jadi nampakkan dia tangible. Macam perkhidmatan tak nampak tapi kita boleh jadikan dia tangible. Sebab apa? Kita pairkan dia dengan produk. Kita bundlekan dia. Bila kita bundle, dia jadi nampak, dia eksklusif. Okay, faham. Okay, terima kasih coach. Sama-sama. Okay, rakan-rakan. Kita adjourn dulu lah. Dah lama lah. Nanti cakap apa benda sembang petang pun 2 jam nanti kan. Marah saya nanti. So kita jumpa lagi Saya rasa tak ada soalan kan? Terima kasih banyak coach. Terima kasih sama-sama. Jadi harap terus bergerak. Saya kalau saya diam tu maksudnya bukan tak saya sangat sibuk tu. Kalau saya dah diam dalam grup tak apa-apa.
Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih Coach Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Cik Amy. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.